Let's recite doa before study. Bismillah. Tak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay. Baca doa sudah. Okay, jom kita recap surah Asy-Syams. Okay. Are you ready? Surah Asy-Syams. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza jallaha walaili yawaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Okey, semua sekali lagi teacher akan baca dari ayat yang pertama, lepas tu semua friends akan follow teacher, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha banaha inna ki bukan zata wal ardi wa ma wa ma tahaha. Okay. Wa nafsin wa ma wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha fa'alhamaha
fujuraha Fujuraha wa taqwaha wa taqwaha fa'alhamaha wa alhamaha fujuraha fujuraha wa taqwaha. wa taqwaha. Okey, bagus. Okay, sampai nanti next time kita akan sambung surah lain, surah ayat lain. Bagi lancar lagi. Alright. Teacher Ya? and bed Apa dia, Afi? and bed. Teachers. Hari ini sampai ayat 9. 8. 1, wahid, isnanin, thalatha. Arba'ah, khamsah, sittah, arba'ah. Samaniyah. Tis'ah, belum lagi. Okay, 8 je dulu. Sampai ayat 8. Ayat 9 minggu depan. Okay. Sebab sini kita tak ada masa panjang untuk recap banyak-banyak, ulang banyak-banyak kali. So tak boleh nak baca banyak-banyak ayat. Okay? Teacher, hari ini belajar apa? Hari ni kita akan belajar 2 benda. Okay, sekejap kita nak setting. Ayah. Ambil. Teacher nak buat apa tu? Kenapa tu? Okay, teacher sambung balik. Teacher tanya tadi kan, kita nak belajar apa? So hari ni kita akan belajar 2 benda. Yang pertama, for diniyah, we will learn about good and bad jobs. Apa pekerjaan? Sebab sekarang tema dia adalah tema untuk pekerjaan. Okay. So with good jobs and what are the bad jobs? Okay, kerja yang bagus apa dia? Kerja yang tak bagus, yang tak boleh kita buat tu apa dia? So kita akan belajar hari ni. And then untuk sains, kita akan belajar tema baru iaitu energy. So let's focus the first one first, which is for diniyah, belajar agama dulu. Good and bad jobs. Nampak? Good and bad jobs dekat slide ni. Okay. Alright. Who want to read this one? Okay, try. Who want to try to read? Okay, Aisyah. Love those who have Occupations. occupation. Allah love those who have occupations. Maksudnya Allah suka, Allah sayang pada orang yang ada pekerjaan. Orang yang bekerja. Allah tak suka orang yang malas, orang yang tak nak bekerja. So kalau kita nak sayang, nak Allah sayang kita, kita kena bekerja. Okay, kalau macam you all masih student kan, okay, kerja you all adalah untuk belajar. Kalau macam teacher adalah untuk mengajar. Kalau mama dengan papa pun ada kerja juga. So kena masing-masing ada pekerjaan, occupation masing-masing. Alright, pekerjaan tu apa? The second one, who want to read this one? I give you the chance. Okay, Aisyah dah, kita bagi friends pula Aisyah. Bagi Friends to read this one. Siapa nak baca? Baca lah. Okay, Azra. Baca lah, baca. We tak dengar lah suara Azra. Tak dengar. Cuba Azra baca repeat kuat suara. sikit. Okay tak Azra, boleh tak? And we want Azra baca. we do. We can. Azra dah baca, mulut Azra dah gerak tapi tak ada suara.
Tak dengar suara Azra. Azra cuba bagi tahu Mama dengan Papan. Suara Azra tak dengar ni. By the works we do. We gain salary and rewards by the works we do. Maksudnya bila kita bekerja, kita akan dapat upah. Kita akan dapat gaji. Bila kita bekerja, kita akan dapat pahala, dapat ganjaran dia. So tu kita kena buat pekerjaan yang bagus supaya kita dapat pahala. Kalau buat bad job, kalau buat aktiviti yang tak bagus, so kita akan dapat dosa. Kita tahu orang buat jahat. Ya, betul. Kalau buat jahat, dapat balasan jahat. So this one dia kata kalau kita bekerja dengan betul, kita akan dapat gaji kita akan dapat upah, kita dapat salary and we get rewards. Okay. Allah yang bagi rewards tu. Okay, the third one. Who want to read this one? Alhamdulillah. Mesin ke tak apa? Siapa pula nak baca yang ni? Anybody? Who want to try? Ayah awas Tuhanku. Tak ada? Kalau tak ada, Hafiz nak baca? Zahir nak baca? Ini. We work to seek the pleasure of Allah. Kita bekerja untuk mencari redha Allah. Kita nak Allah suka, kita nak Allah yang terima apa yang kita buat ni. Sebab tu kita kena bekerja. Sebab tadi kan Allah suka orang yang bekerja kan. So kita bekerja kerana Allah sebenarnya, bukannya kerja sebab orang lain. Doing halal and good job is an obligation for every Muslim. Maksudnya kalau ke orang Islam, kita kena buat kerja yang bagus, kerja yang halal. Tak boleh buat kerja yang haram. Kalau buat kerja yang haram nanti berdosa. Okay, so ini ada satu kewajipan kena buat. Every job can be an ibadah if the intention is for Allah and the matters are in line with the Islam teachings. Maksudnya bila kita buat kerja kita ni semua apa yang kita buat boleh jadi ibadah, boleh dapat pahala, boleh dapat ganjaran. Okey, dengan syarat kalau kita niat kerana Allah. Contoh kan? Okey, contoh ke hari ni teacher datang buat Zoom dengan student, selepas tu you all pun datang nak belajar. Kita cakap, ya Allah saya nak belajar hari ni kerana Allah. Nanti Allah akan bagi pahala pada kita. Tapi kalau kita tak cakap, kita tak niat kerana Allah, kita cuma datang saja, kita cuma datang untuk belajar je lah. Kita tak dapat belajar tu sebab kita tak niat kerana Allah, tak niat kerana bekerja tu kerana Allah. Nak pergi office pun niat kata nak bekerja kerana Allah. Dan kita kena tengok kalau macam girl kan, boy ke semua, kita kerja kena pakai tutup aurat, tak boleh tak pakai tak tutup aurat. So kalau kita ikut apa yang Islam ajar, insya-Allah Allah akan suka. Okay? Understand class? Fahim tu? Understand. Fahimna. Okey, untuk bekerja ini adalah doa untuk kita mulakan kerja. Okey, doa dia panjang. Kita mungkin tak hafal kan. Okey, tapi tak apa. Kita boleh baca yang bahasa Melayu je. Kalau tak hafal yang bahasa Arab, dia Arab ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, can you follow me? Boleh kelas? Boleh. Okey, tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaumi fathahu wa nasarahu wa nuruhu wa barakatuhu wa hudahu wa a'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah.
Ya Allah, Ya Allah, sesungguhnya sesungguhnya aku memohon aku memohon kepada Engkau kebaikan hari ini, kepada Engkau kebaikan hari ini, kemenangannya, kemenangannya, cahayanya, cahayanya, keberkatannya, keberkataannya, dan keberkatannya dan dan petunjuknya, petunjuknya. dan aku memohon perlindungan aku memohon perlindungan 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 kepada Engkau dari kejahatan dari kejahatan sesuatu sesuatu yang ada yang ada di dalamnya, di dalamnya dan kejahatan dan kejahatan sesuatu sesudahnya. Amin. Okey, ini adalah doa yang kita nak sebelum kita nak buat kerja apa-apa, sebaiknya kita baca. Kalau tak ingat baca dalam bahasa Arab, kita boleh baca dalam bahasa Melayu. Sebab kita minta tolong dengan Allah, kita nak minta keberkatan daripada Allah dan kita nak minta selamat. Kalau ada orang nak buat jahat kat kita, dia tak dapat buat jahat. Sebab kita dah minta pertolongan daripada Allah. Orang-orang nak buat jahat pada kita ke, daripada pekerjaan tu ke, so tak jadi. Right? Okey. Ini adalah dia kata hadis riwayat daripada Ahmad mengatakan, ya Allah berilah aku kecukupan dengan rezeki yang halal sehingga aku tidak memerlukan yang haram dan berikanlah aku kekayaan dengan kurniamu sehingga aku tidak memerlukan bantuan orang lain selain dirimu. Ini adalah doa yang kita kena Allah, kita kena minta dengan Allah supaya kita cakap ke Allah sentiasa bagi kita rezeki yang halal. Kita tak payah minta daripada orang lain dah. Kita dah cukup dah apa yang Allah berikan kepada kita. Sampai kita kena buat kerja yang haram sebab tak ada kerja nak buat, ya kan? So kita kena minta sebab Allah itu yang maha kaya, Allah itu yang maha memberikan rezeki, Allah itu yang maha kuasa, dia boleh buat apa saja pada kita. Kita kena minta dengan Allah. So nak bekerja pun kita kena minta dengan Allah supaya apa yang kita dapat ni cukup. Ini untuk orang yang bekerja lah. Kalau nak jadi teacher, nak jadi doktor, nak jadi fireman, policeman, scientist, semua nak kerja tu kita kena ingat apa yang kita buat mestilah halal. Okay? Tak boleh yang haram. Kita kena dapatkan rezeki yang Yang haram macam mana tau teacher? Yang haram macam mana sekejap lagi teacher akan tunjuk contoh apa pekerjaan yang haram yang tak boleh kita buat. Macam mana? Nanti kita tunjuk. Okay? Sudi ada duit orang sebab nak beli jadah. Betul juga tu. So ini adalah maksud rezeki yang berkat. Rezeki yang berkat tu maksudnya sedikit tu cukup. Kalau kita ada rezeki, kita ada gaji, kita ada sikit je barang-barang kita, kita boleh cukup, kita tak minta lebih-lebih. Kalau kita ada banyak, kita boleh kongsi dengan friends, kita boleh kongsi dengan orang lain, kita bagi sedekah, kita boleh bagi hadiah, kita berkongsi rezeki. Okay? Kalau rezeki yang tak berkat ni, rezeki yang tak berkat, kita dapat gaji hilang, gaji tak cukup, kena baiki tu. Macam itulah. Mungkin tak dapat bayangkan lagi kan sebab Prata Hafiz kan masih student, tak belajar, tak bekerja lagi. So ini mungkin kita dari segi orang yang dah bekerja. Okay, kalau segi tak berkat ni, apa yang kita dapat tu tak pernah cukup, tak puas. Kita rasa macam tiba-tiba kena buat benda tu, duit ke habis kat sini, habis kat situ. Okay. So tapi kita nanti bila dah besar, kita nak bekerja, kena minta doa dengan Allah supaya kita dapat rezeki yang berkat. Rezeki parents yang bekerja tu pun berkat, barulah cukup. Kita nak buat semua benda, Allah pemudahkan. Tak ada video darah. Tadi tu. Okay, doa to seek halal
Okey, maksudnya kalau kita nak minta doa yang nak minta rezeki yang halal daripada Allah, kita kena pun minta doa. Tadi minta doa tadi yang mula-mula kita baca sama-sama tadi adalah doa sebelum kita nak start kerja. Yang ni sepanjang masa kita kena baca. Okey, jom kita baca sama-sama boleh? Let's Boleh, recite this boleh. doa. Okey, bagus. Recite doa together. Okey, raise up your hand, tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Dah bismillah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika Bihalalika an haramika wa ini sekali wa aghnini bifadlika Bihalalika amman siwak. Okey. Ya Allah, Ya Allah, cukupilah aku cukupilah aku dengan dengan kehalalanmu. kehalalanmu Kehalalanmu dari keharamanmu haramanmu dan cukupilah dan cukupilah aku dengan kurniamu kurniamu dari dari selainmu. Selain. Amin. Kita minta doa supaya Allah berikan kita rezeki yang halal. Jangan bagi kita rezeki yang haram. Sebab kita tak nak, sebab rezeki kita yang haram tu kita terpaksa masuk neraka, kena siksa dalam kubur. So kita kena minta supaya kita dapat rezeki yang halal dan cukup daripada apa yang Allah dah bagi. Hari-hari kena baca. Nanti bila dah besar, okey dah boleh baca kat mama dengan papa pun kena baca doa ni. Hari-hari baca. Supaya berkat rezeki kita. Ingat tadi berkat adalah bila kita kerja, kita dapat rezeki yang sikit tu cukup, yang banyak kita boleh kongsi dengan orang lain. Itu adalah berkat. Okey. Tahu tak apa tu contoh kerja-kerja yang halal? Tahu tak? Kerja apa yang bagus yang boleh buat sebenarnya? Siapa nak bagi contoh? Siapa tahu? Cuba cakap apa contoh kerja apa yang bagus? Yang halal. Kerja bagus ialah kawan. Kawan. Berkawan. Bukan pekerjaan. Okey. Occupation yang kita dah belajar masa Monday hari tu. What types of occupation? Cuba bagi tahu teacher. Pekerjaan apa yang dia bagus? Antara contohnya. Apa pekerjaan yang awak dah ingat? Okey, apa? Kita tahu yang jahat je. Yang contoh jahat. Allahu Akbar. Tahu tak je, tahu yang baik tak tahu. Kan kita dah belajar masa Monday. Cuba bagi tahu apa occupation yang ada masa Monday hari tu, teacher bagi tahu. Okay. Give me one example. Apa pekerjaan yang belajar? Fatizara, can you give me one example, Fatizara? Fatizara lebih Doktor, bagus. Doktor adalah pekerjaan yang bagus. Dia tolong orang sakit. Okay, lagi? What else? ambulans. Bukan pekerjaan, itu kenderaan. Bomba. Fireman. Fireman is also good. Dia tolong orang. Okay. Bila ada banjir pun bomba datang. Bila ada kebakaran, bomba datang. Okay, apa lagi? Apa lagi pekerjaan anda belajar? Tapi apa dia? kita polis, kita tak boleh kerja bomba. Polis. Lagi? Badminton. Siapa lagi ingat?
Okey, contoh pekerjaan yang lain adalah mari kita tunjukkan apa pekerjaan yang teacher dah sediakan kat sini. Okey, ini adalah antara pekerjaan dia. Tadi siapa cakap bomba tadi? Fireman. Okey. Ini adalah fireman. So pekerjaan bagus sebab dia tolong orang dalam kesusahan. Orang kalau ada kebakaran ke, ada haiwan berbisa, kalau ada ular ataupun ada kalau jengking, ada apa-apa yang bahaya, dia boleh datang tolong kita. Sebab dia ada ilmu kan. Scorpion. Kalau jengking scorpion. Army. Okey, army pun tolong kita jaga keamanan, lawan musuh, tangkap. Okey, jaga di sempadan. Okey, army. Policeman. Siapa dia cakap policeman tadi? Polis pun tolong kita. So kerja sebagai polis pun bagus. Pistol. Policeman pun akan ada pistol. Dia cuma guns ni, dia akan tembak orang yang jahat tapi bukan untuk bunuh. Dia cuma tembak macam kalau orang jahat tu nak lari, dia tembak kat kaki supaya orang jahat tu tak boleh lari. Tak boleh lari dah. Okey, kalau orang jahat nak tembak orang lain yang tak bersalah, tembak dia suka hati je. Tak baik mencederakan orang. So polis tahu waktu bila boleh pakai, boleh guna guns ni, okey? Dia dah belajar. And then the pilot. Nampak ni baju putih ni? This one is pilot. Pilot pun pekerjaan dia bagus. Contohnya kalau pilot ni dia bawa orang naik aeroplane pergi ke Mekah untuk buat haji. So dia dapat pahala banyak. Dia bawa orang pergi haji. This one is astronaut. Dia pergi ke angkasa lepas, pergi ke space untuk buatkan. Dia balik dengan ilmu yang baru. So good. Ni adalah pekerjaan bagus. Nurse pun bagus. Doktor pun bagus. Semua bagus kan? Si doktor pun ada. Alright. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang kita katakan halal dan bagus. Asalkan dia tak buat benda-benda yang Allah larang. Macam contoh nurse girl, dia pergi kerja dia pakai tudung. Kalau polis dia tidak ambil rasuah, dia tidak tipu orang. Okey, so ini semua pekerjaan dia, okey? Ada lagi, ingat kita dah pernah belajar macam-macam. Okey, this one is mechanic. Mechanic buat apa? Pasang kereta. Pasang kereta, dia baiki kereta kan. Kalau ada kereta rosak kita jumpa dia. Betul. Bila kereta kita rosak, kita jumpa mekanik. So mekanik help us to dia baiki, dia repair balik kereta-kereta. So lepas ni kita boleh guna kereta nak pergi masjid, nak pergi work. So dia mudahkan urusan kita. So baguslah. Ni siapa ni? Tolong potong kayu. Potong kayu, boleh juga wood cutter pun boleh, ataupun tukang rumah pun boleh. Dia yang buat urusan-urusan kayu, dia semua yang pandai kan. So dia tolong buat rumah, dia bina masjid, dia bina surau. So dia buat benda-benda yang baik. Betul, ada yang masjid kat kampung guna kayu je. Ya? Tahu tak ibu kan dulu kan ibu kerja arkitek, lepas tu kan ibu buat office, lepas tu dengan buat shopping. Betul, kerja arkitek pun kerja yang bagus, dia bina bangunan. So dia buat benda tu untuk orang mudah, boleh pergi beli barang, boleh kita kalau hujan panas pun kita tak ada kena hujan panas sebab dia bumbung kan. Okay, this one is farmer ataupun boleh jadi gardener. Dia tanam pokok. So bila tanam pokok tu tumbuh besar, kalau ada buah kita boleh makan buah dia. So dia bagi manfaat kepada orang ramai. Okay, so this one is a good job, halal job. Dia buat benda yang baik. Ni apa? What occupation is this? Teacher. Teacher. Yeah. Teacher dia ajar agama, dia ajar pendidikan, dia ajar nombor, dia ajar semua. So teacher pun adalah pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang bagus. Ya, macam teacher Zaleha, macam teacher Shu, teacher Fina, semua teacher dekat school ni. Teacher Farah, teacher apa lagi ada? Teacher Nawa, teacher Ina, teacher Wow.
bawah. Semua teacher kan. Nanti dia dah pergi school baru pun ada teacher lagi. So semua teacher adalah bagus. Sebab dia mengajarkan kita untuk jadi baik, ajar ilmu yang baik-baik. So ini adalah pekerjaan yang boleh kita buat sebagai orang Islam. Okay, and then this one is okay, this one is more to dia punya adalah peladang, farmer. Okay, dia buat tengok, dia tanam banyak, dia tanam sayur, dia tanam ubi, tanam apa lagi? Macam-macam dia tanam untuk bagi kepada orang lain makan. Dia tanam dengan banyak-banyak, dia boleh jual kan. So kita boleh makan healthy foods. Kita makan makanan yang sihat, so bagus untuk badan kita, senang nak solat. Kalau kita sakit nanti, contoh kan, kalau dia tanam, contoh bayangkan kalau dia tanam makanan sayur, lepas tu dia letak racun bagi jual kat kita. Bagus ke tak bagus macam tu? Bagus. Tak bagus. Jual tak bagus, betul. Tak bagus. So benda tu tak baik, tak boleh. Tapi kalau yang ni tanam yang healthy foods, dia jual kat kita, kita sihat, boleh solat, boleh pergi school, boleh belajar. So alhamdulillah, pahala kita pun dapat pahala. And this one is the apa ni? Cuba tengok. Boleh. Dia pakai the black robe, jubah hitam. Siapa nama? Hakim. Ini bukan hakim. This one is not judge. This is lawyer. Okay, kalau hakim tu yang dipegang pukul tu, pukul ketuk-ketuk tu. Lawyer tak apa teacher? Lawyer tu adalah peguam. Peguam dia kerja dalam mahkamah juga. Ya, Hafiz? Teacher tak nampak muka kawan-kawan pun. Tak nampak muka kawan-kawan? Mungkin Hafiz setting tak nampak kot. Cuma dengar suara. Tak apalah. Sekarang nampak tak? Nampak dah. Nampak dah. Okay. Siapa tu yang pakai white hat? Who's that? Hakim tak ada ke teacher? Hakim pun baik juga. Teacher tak letak gambar hakim. Pun bagus juga. Good occupation juga. Halal occupation insyaAllah. Kalau dia tak ambil rasuah, dia tak buat jahat. Kalau dia buat benda yang Islam suruh. So dia adalah good job juga. Occupation yang bagus. Okay, halal occupations. Okay, this one is chef. Dia masak makanan sihat. Masak makanan yang sedap. Dia bagi kita makan, kita happy. Alhamdulillah. So, bagus. Ini pekerjaan-pekerjaan yang baik. Tadi Ica tanya, Ica kata Ica tahu pekerjaan yang bad je kan? Okay, what is the example of bad and haram job? Apa dia? Tahu ke? Pekerjaan apa yang kalau kita orang Islam, kita tak boleh buat benda ni. Sangat tak boleh dan Allah tak suka untuk kita buat. Dia tak bagus. So please don't do this, okay? Okay, contoh yang pertama. Saya makan vitamin C. Nyam. Ya, Bagus. bagus. Vitamin C, bagus untuk kesihatan. Okay, jangan lupa baca doa, okay? Okay, this one is human trafficking. Pemerdagangan manusia. Contoh kan? Kita nak tanya, boleh tak kalau kita culik orang, lepas tu kita pergi jual orang tu kat orang lain? Boleh tak kalau orang tu dia ambil Afira, dia tangkap Afira, lepas tu dia pergi jual pada orang lain. Afira dah tak jumpa dengan parent dia dah. Boleh tak macam tu? Tak boleh. Tak boleh. Kita tangkap Hafiz, potong-potong, kita jual Hafiz punya tangan pada orang yang tak ada tangan. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. So benda tu tak boleh buat macam tu. Tangkap Zahid dengan Azra, letak dalam bilik, lepas kunci dia. Kita tangkap siapa lagi, Zara Khaira, letak dalam bilik, kunci, tak bagi makan. Boleh tak? boleh. Tak boleh. Kita tangkap lagi Bata Zahra, lepas tu kita pukul dia. Boleh ke? Tak. Tak boleh. Boleh. Tangkap Maya, jangan bagi makan kat dia. So tak boleh. Kita tak boleh buat macam tu pada manusia, pada orang lain. Okay? Jangan buat. Itu adalah tak boleh buat. Okay? Itu adalah haram. Islam tak bagi buat dan juga itu adalah bad job. Tak boleh buat. Okay, apa lagi gambar dia? Orang ni buat ni. Tak boleh buka Tengok dada. yang pertama, child abduction. Dia culik orang. Dia tangkap orang, macam teacher bagi tahu contoh tadi. Dia buat-buat macam tu pada orang. So tak boleh, okay, pemerdagangan manusia, tak boleh jual-jual orang. Kita tahu Okay. ada dada. Apa that man? Buat apa tu?
Killer. What is killer? Dia pegang apa? Gun. Orang Dia jahat. nak bunuh orang. Ya, betul. Orang jahat. So, kalau kita nak ke mana-mana, jangan jauh-jauh daripada your parents. Okay? Stay close to your parents. Bahaya sebab kita tak tahu kat luar ada orang jahat ke tak ada. Okay, this one is key. Tengok dia pegang apa. Okay, pembunuh. So, dia tak boleh. Bolehkah kita bunuh orang? Tak boleh. Tak boleh bunuh orang. Mana boleh bunuh orang, tak baik kan? Allah tak suka. Itu berdosa. Sebab tu ini adalah haram. Haram jobs. Okay. Okay, let's continue. Next one. Robber. Dia buat apa tu? Merompak. Dia merompak. So tak boleh merompak. Okay. Bolehkah kita rompak rumah orang? Rompak bank? Tak boleh. Kan kita dapat duit banyak. Boleh tak? Tak boleh. Walaupun dapat duit banyak, tapi itu adalah duit tak berkat, duit haram, berdosa. Okay? Teacher Zara dah makan 2 vitamin C. Sekarang Isa bagi vitamin C yang 1. Oh, dah dapat yang ketiga dah. Boleh ke makan banyak-banyak? Jangan overdose pula. Tak boleh. Zara kena bagi kat mama vitamin C balik. Bagi kat mama ya, pulangkan kat mama. Okay, the fourth one. Okay, apa pekerjaan yang haram kita buat? Contoh, kalau orang Islam, kita boleh makan tak daging khinzir, pork? Tak boleh. Tak boleh. Jual tak boleh, beli tak boleh, makan, masak lagi tak boleh. So, ini adalah tak boleh buat juga. Okay, pork is not permissible in Islam. Okay, the next one is drug dealer. Macam Aisyah Humairah cakap tadi, jual dadah boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Okay, kita jual dadah tapi kita tak makan pun dadah, boleh tak? Tak boleh. Tak boleh juga. Jual tak boleh, beli tak boleh, dan kita nak apa? Makan lagi lah tak boleh. So sebab dadah ni dia membahayakan kita. Bila kita makan, dia akan membuatkan kita jadi apa? Kita makan dadah, dia akan menyebabkan kita jadi khayal, kita tak sedar kita buat apa. Itu yang ada orang bunuh orang, ada orang dipukul mak ayah sendiri sebab dia dah tak sedar apa dia buat. Okay, so dadah tak boleh. Okay. Next one, ada lagi contoh. Gambler. Gambler tu apa? Do you know what gambler is? Don't know. Don't know. Okay. Gambler adalah berjudi. Orang yang pergi berjudi. Contoh kan, dia buat pertandingan. Okay. Pertandingan ni dia kata kita letak duit. Okay. Yang ni letak 1,000. Yang ni letak 1,000. Okay. Lepas tu dia kata okay. Tak bagus. This one is all the haram jobs. Tak boleh berjudi. Dia letak duit banyak-banyak. Lepas tu dia kata kita lawan. Siapa menang dia dapat semua duit ni. Lepas tu siapa yang kalah tak dapat duit. So ini adalah berdosa. Kita tak boleh berjudi. Okay. Tak boleh berjudi. Itu apa? Berjudi adalah gambler. Kita taruh duit. Kita letak duit. Okay. Contoh Ica letak duit. Okay, hari ni Ica bawa duit RM1. Lepas tu siapa lagi? Okay, Maya datang school letak duit RM1. Azra datang school letak duit RM1, Afira letak RM1, Fatizara letak RM1. Semua girl datang school letak duit RM1. Dia main permainan, siapa menang dia dapat semua duit tu tadi. Siapa yang kalah tak dapat duit apa-apa. Itu adalah nama dia berjudi. Itu tak boleh, okey? Kalau orang yang besar dia berjudi guna duit banyak lagi. Kalau kita yang kecil guna duit kecil. So tak boleh sikit ke tak boleh, banyak pun tak boleh. Okey? The next one is prostitute. Main Saidina tak apalah. Main Saidina tu adalah satu game tapi dia tak guna duit yang betul. Dia bagi duit mainan je kan untuk kita belajar kira-kira. Yang tu insyaAllah okey tak apa. Yang ni betul-betul duit tak boleh. Saidina. Berarti boleh main. Okay, this one is prostitute. Melacur. Yang ni tak payah kita belajar detail-detail. So, okay. Ini adalah tak bagus bila seorang perempuan dia jual badan dia pada orang lain. Bagi, can we allow others to touch us? Boleh tak kita bagi orang pegang-pegang kita? Tak boleh. Tak boleh. Sebab tu benda ni adalah, pekerjaan ni tak boleh. Haram. Kita jangan bagi orang touch kita punya private part, sensitive part. Mana satu yang touch? Semua kerja ni adalah kerja yang tak boleh. So kita jangan bagi orang pegang-pegang kita. Girls jangan bagi boys touch you, okay? And boys pun jangan bagi touch. Boleh sokok dia. Tak boleh tak rokok kita. Girl ke boy jangan isap rokok, okay? This one is alcohol seller.
Okey, dia jual minuman beralkohol ataupun arak. Tak boleh. Kita boleh ke minum air arak? Tak boleh. Sedap ke arak tu? Tak boleh. Okey, arak tak dibenarkan dalam Islam. Islam melarang kita untuk minum arak, jual arak, beli arak. Dia macam juga dengan dadah tadi. Sebab benda ni kalau kita minum, dia akan satu dosa kan. Dia akan buatkan kita jadi tak sedar. Kita akan jadi khayal, kita akan buat apa yang kita tak tahu. Kita buat je. Padahal benda tu Islam kata tak boleh buat. Kita tak sedar dah. Kita ikut. Lambat lagi kan nak habis. Ya betul, lambat lagi sebab sekarang baru dunia, nanti akan ada sains. Okay, kita akan belajar banyak lagi. See? Alright, dah habis untuk dunia. Ingat, tahu apa pekerjaan yang halal, apa pekerjaan yang haram. Okay? Next is science. Okay, kita fokus pada science. Haram je. Boleh kita continue kat science? Boleh? Okay, good. Okay, fokus ya. Gambar apa tu? Tak tahu. Tak tahu. Cuba tengok betul-betul. Okay, what can you see? I can see butterfly. Yes, you can see butterfly. What is the shining? The shining one, apa? Apa dia? I can Sun. Okay. Sun ni, is it bright? Terang tak? Terang, cerah tak? Okay. Is it hot? Yes, Oh, very hot. Okay. So, ini adalah matahari. Kita bayangkan kalau kita keluar rumah waktu sekarang. Siapa boleh nampak luar rumah dia ada matahari? Siapa? Ada tingkap, ada windows kat rumah. Nampak? Tak nampak? Dekat dalam bilik tak nampak. Okey. Nanti tengah hari akan keluar ada matahari. Saya bukan tak dalam bilik tu, saya tak depan. Tapi saya tak boleh nak berdiri sebab saya ada sliding. Oh, ada tak boleh nampak. Okey, tak apa. Nanti lepas ni habis kelas Zoom, pergi tengok matahari kat luar. Ada tak matahari tu? Okey. Okey, is it bright? Tanya teacher tadi kan. Apa yang buatkan? What makes the environment bright? Kenapa dia jadi cerah? Kenapa dia jadi terang? Nak tahu tak kenapa? Sebab matahari ni bersinar. The sun is shining. Dia yang keluarkan cahaya kan? Okay, tadi teacher tanya panas ke tak kan? Okay, panas. You feel hot. Kenapa kalau duduk bawah matahari kita rasa panas? Why does it hot? It feel hot. Bukan does. Why does it feel hot? Kenapa panas? Siapa tahu? It feel hot. Kenapa panas? Sebab ada cahaya barulah kita panas. Ya. Sebab matahari dia keluarkan satu tenaga haba, heat energy. Sebab tu kita rasa hot. Kalau matahari ni tak ada heat energy, dia tak jadi panas. Tapi dia heat energy. Nampak? Heat energy ni menjadikan kita rasa panas. Allah creates the sun to give us light and heat energy to do so many things. Allah jadikan matahari ni supaya kita nampak jadi cerah, kita ada cahaya dan juga boleh rasa panas. Cuba bayangkan macam mana kalau matahari tak ada kat dunia ni. What happen if the sun does not exist? Apa jadi kalau matahari tak ada? Kalau kita tak boleh tengok matahari, matahari tak wujud. Cuba bayangkan. Tak boleh. Kenapa? Apa jadi pada dunia ni kalau matahari tak ada? Nanti dunia ni menjadi sejuk. Sejuk, tak ada matahari, tak ada heat energy kan. Lagi apa jadi lagi kalau tak ada light? Tak harap tak ada hujan, tak harap ada sun. Tak ada hujan. Ada turun kadang-kadang. What happens if there is no sun? Kita akan jadi gelap. Okay. Ni gambar apa ni? What makes the fan rotate? Kipas. Okay, this is the fan. Okay. Ada fan tak dalam bilik masing-masing? Ada. Kat Ada. luar pun ada fan. Kat luar pun ada. Okay, look at the fan. What did it do? Apa kipas tu buat? Kipas bergerak tak?
Pusing. Berpusing, rotate. Okey, bagus. Kipas rotate. Kenapa kipas tu rotate? Cuba bagi tahu. Fikir macam mana kipas tu boleh rotate? Sebab kipas tu berpusing. Sebab nak bagi kita sejuk. Ya, nak bagi kita Sebab sejuk. tak nak bagi kita panas. Tak nak bagi kita panas. Sebab matahari tadi panas kat luar kan. So kat dalam rumah kita nak sejuk, kita mesti pasang kipas. Aircon, bagus. Tapi macam mana dia boleh pusing? Ada tangan orang pergi tolak kipas tu tak? Dia pusing. Ada orang di atas tu tak? Tak ada. Sebab electricity rotates the fan. Ada tenaga elektrik. Elektrik yang buatkan kipas tu berpusing tadi. Kita switch on, lepas tu kipas pun berpusing. Betul tak? Kalau kita switch off, kipas akan stop. Betul tak? Kalau kita membalik tak boleh. Apa dia, Maya? Kalau kita membazir tak boleh. Betul. Kalau membazir tak boleh. Itu amalan syaitan. Kita jangan membazir. Tak baik. Saya pun tengok guna kipas ni. Kipas kecil. Ada kipas kecil. Oh, saya ada kipas kecil. Okay. Electricity is the type of energy. Inilah yang kita nak belajar. Ini sains. Kita nak belajar tentang energi. Tahu tak, tenaga elektrik itu juga adalah energi yang kita nak belajar. Apa tu energi? Siapa tahu energi tu apa? Siapa tahu energi tu apa? Kita tak belajar lagi kan, energi apa kan? Okay, so my teacher bagi tahu, ceritakan sikit. Okay, teacher ceritakan sikit. Apa itu energi? Energi tu kan satu kuasa. Teacher senang ambil bahasa mudah je. Okay, energi ni kan, kita boleh nampak tak energi? Tak boleh nampak. Okay, teacher nampak Azra geleng-geleng kepala. Okay, energi kita tak boleh nampak sebenarnya. Tapi energi ni dia adalah satu kuasa. Kalau ada energi, kita boleh buat kerja. Kalau ada energi, kita boleh bergerak. Kalau ada energi, kita boleh mudah urusan kita. Contoh kan, contoh. Kalau kita nak berdiri, kita perlu guna energi ke tak? Kalau kita nak berlari, kita kena ada energi tak? Tak payah. Sebenarnya kita kena energi juga. Kita kena makan yang kita makan selalu tu kan. Bila kita makan, kita dapat tenaga untuk badan kita. Kita makan, bila dapat tenaga, itulah yang membantu kita untuk bergerak, boleh berjalan, boleh berlari, boleh bercakap. Itu semua adalah energi dalam badan kita. Okey? Tapi ada lagi energi lain. Macam contoh, energi yang dia kalau kita dia boleh keluarkan cahaya. Contoh macam dalam sini sekarang kita pasang lampu. Awak pasang lampu tak kat rumah tu? Pasang. Itu adalah energi, light energy. Sebab dia adalah tenaga yang keluarkan cahaya. Okey, lepas tu macam tadi kipas boleh berpusing. Bila kipas berpusing tu maksudnya itu ada energi juga, elektrik energi. Apa lagi? Okey, kalau pernah tak iron baju? Okey, mungkin tak pernah guna iron baju. Pernah tengok tak mama iron baju? Iron tu sejuk ke panas? Hot or cold? Hot. Itu pun tenaga juga. Itu panggil dia heat energy. Macam matahari tadi panas. Okey? Apa lagi? Apa lagi? Kita ada banyak tenaga yang kita nak belajar. Okey? Contoh kita pergi. Ada magnetic energy. This is the types of energy. Okay. This is the type of energy. Contoh energy yang ada. Okay. Okay, contoh tadi macam matahari kan. Macam lampu semua itu adalah light energy. Tenaga cahaya. Kita boleh nampak cahaya tu dia adalah light energy. Sound energy. Sound energy ni contoh kan. Kalau macam okay. Cuba dengar tak bunyi ni? Dengar tak? Bunyi apa? Dengar tak? Ada dengar bunyi tak? Ada?
Itu adalah sound energy. Teacher cuma gerakkan teacher punya kunci. Kalau pasang radio, pasang TV tu pun keluarkan sound energy, dia ada bunyi. Mana Okey. sound dia? Lepas tu kita ada electrical energy. Bila melibatkan tenaga elektrik, kita switch on, switch off, itu akan keluarkan tenaga elektrik. Heat energy, contohnya kita masak, panas, periuk panas, itu heat energy. Kita bakar ayam, okey, itu heat energy. Masak kek, heat energy. Kita main api, nyalakan lilin, okey, itu pun heat energy. Apa-apa yang rasa panas, itu adalah heat energy. Okey. Apa yang benda circle ni? Circle ni adalah electrical energy. Wayar dia ni, wayar dia bila sambung dengan bateri, dia akan keluarkan api, nyala lampu dia. Okay, this one is kinetic energy, tenaga yang bergerak. Okay, contoh naik buai. Kalau ada tenaga yang kita berikan, dia akan bergerak. Kalau kita tak buat apa-apa, dia tak bergerak. Naik buai ni nama dia kinetic energy. And then the last one is yang kita akan belajar adalah magnetic energy. Apa dia, Aisyah? Kinetic energy tak apa? Kinetic energy adalah tenaga yang bergerak. Okey, bila kita nak bergerak, itu dipanggil kinetik. Kalau kita tak bergerak, tak ada kinetic energy. So bila bergerak baru akan wujud kinetic energy. The last one adalah magnetic energy. Magnetic energy ni disebabkan oleh magnet. Pernah dengar perkataan magnet? Have you ever heard about magnet? Pernah main magnet tak? Tak pernah main magnet. Tak pernah main magnet? Ya ke tak pernah main? Mainan-mainan magnet tu. Okay, tak apa, kita tunjuk contoh nanti lepas. Magnet ni dia boleh melekat besi-besi tu. Yang dia boleh sambungkan balik. Dia boleh sambung balik energi yang apa ni, magnet ni maksudnya kalau besi ataupun magnet fridge. Pernah letak tak dekat peti ais, ada tak apa-apa yang awak boleh tampal kat peti ais tu? Ada. Itu adalah magnet. Itu pun magnet juga. Ya. Fridge magnet. Okay. Alright, cuba tengok gambar ni. Ni teacher ambil gambar awak punya science journal. Okay? Ni adalah science journal. Sedapnya duduk rumah ni. Sedap duduk rumah. Ini. Okay, sedap duduk rumah ni. Okay, cuba tengok apa yang ada dalam rumah ni. Dalam rumah ni ada kitchen. Ada kitchen. Dekat sini kitchen. Dekat kitchen ada apa? Ada sofa. Ada fan. Ada fan. Lagi? Ada TV. Ada TV. Ada apa lagi? Ada laptop. Ada phone. Okey. Kita pergi kat dapur dia. Cuba tengok dapur dia ada apa ni. Lampu tidur ada. Okey, cuba tengok ni. Ada cerek. Okey, ada blender. Blender ni. Ada periuk. Periuk, ada stove. Ini semua. Periuk. Cuba tengok. Panas tak benda-benda ni? Panas. Kat dapur ni bahaya sikit kan. So dia panas. Kita namakan dia sebagai heat energy. Sebab dia mengeluarkan haba panas. So jangan main kat dapur, okey? Sebab ada benda-benda panas macam ni. Alright, the next one kita tengok. Kipas. Kipas kan berpusing kan? Kipas berpusing bergerak. Teacher cakap tadi, bila benda bergerak dia panggil kinetic energy. Kita buai pun kinetic energy. Cawan bukan kinetic energy sebab dia tak bergerak. Melainkan kalau cawan ni boleh bergerak. Itu panggil kinetic energy. So macam kipas ni boleh berpusing kan? Laptop. Laptop tu bukan. Laptop tak bergerak. Tapi laptop dia boleh keluarkan bunyi, dia boleh keluarkan cahaya kan? Okay, this one contoh macam TV. Alright, TV. Okay, kalau TV, radio semua kita panggil dia adalah sound energy. Sebab dia kalau kita tengok TV, kita dengar suara dia. Kita pasang radio. Kalau lampu dia keluarkan apa? Lampu. Kalau lampu dia keluarkan apa? Cahaya. Kalau dia keluarkan cahaya, kita panggil dia light energy sebab dia keluarkan light. Okay?
Alright, next one is chemical energy. Chemical energy ni bateri ni. Nampak? Bila kita guna bateri. Kalau main ada toys yang kita masukkan bateri, lepas tu dia boleh bergerak, bunyi nyoni ke mana ke, dia boleh bergerak berjalan. Okay, itu nama dia chemical energy sebab dia gunakan bateri. Sama dah dengan Lego Mario. Ada. Lego boleh bergerak. Okay, Lego Mario saya sangat nak beli tapi mahal sangat. Okay, mahal sangat. Dia ada umur 6 yang senang punya, kalau umur 7 dia yang susah punya dekat Castle Bosworth. Oh, kat situ. Nanti kumpul duit banyak-banyak, nanti boleh beli kalau ada rezeki nanti. Okay, kita pergi kepada yang pertama. Teacher nak bagi contoh magnetic energy. Yang magnet tu. Pernah tengok tak bentuk macam ni benda ni? Ni nama dia magnet. Okay. Nanti next time teacher akan ajar magnet ni apa kutub dia. Okay. Tengok magnet dia boleh menarik besi. Macam paku ni boleh tarik. Paku akan melekat dekat dia. Okay. Okay, itu paku. Okay, contoh kalau kren kan. Kren ni dia letak magnet dekat sini. Dia sangkut, dia boleh angkat semua besi-besi yang ada kat bawah. So semua akan terangkat naik, melekat dekat besi ni, dekat magnet dia. Ini adalah contoh dia, okay? This one is whiteboard. Tapi whiteboard kat school tak ada magnet. Kalau whiteboard yang ni ada magnet, kita boleh lekatkan dia. Nampak? Dia boleh lekatkan. Ya, betul. Macam kalau tengok teacher punya duster dalam kelas kan boleh melekat kat besi, ingat tak? Teacher boleh letak dia kat atas, sangkut dia. Duster kelas kita tu, kelas Prata Office tu pun ada magnet. Dia sebab tu dia boleh melekat dekat besi. Okay. This one is refrigerator. Kita boleh tampal kat sini, dekat luar ni. Magnet fridge, okay? Okay, fridge magnet. Tapi kalau saya punya peti ais dekat belakang je ada magnet. Dekat betul. depan tak boleh, tak ada magnet. Depan tak boleh. Okey, cuba tengok. Kalau peti ais ni kan, dia boleh tutup, boleh buka kan? Apa yang lepas ni boleh try pergi masuk dapur, pergi tengok peti ais masing-masing, tengok you punya fridge. Okey. Bila kita nak tutup peti ais tu kan, bila nak tutup dia melekat tak pintu dia dengan ni? Ya? Maya punya dia boleh ada dekat depan magnet. Boleh ada kat depan, boleh tampal juga. Ada yang boleh dapat tampal kat depan, bagus. Okey, cuba tengok pintu peti ais ni. Okey, look at the doors. Okey, door ni kalau kita nak tutup dia melekat tak dekat dengan badan dia? Melekat, sebab itulah dia boleh melekat sebab dia ada magnet dekat pintu dia. Kalau tak ada magnet dia dah rosak, dia kita tak boleh tutup pintu dengan rapat. Okey, nanti pergi tengok kat dapur. Okey, dah habis kelas Zoom, nanti tengok kat dapur pintu boleh tutup ke tak? Kalau tutup maksudnya dia boleh ada magnet dia elok lagi. Okey, kalau yang ni pula, siapa ada rak kasut kat rumah? Siapa ada rak kasut macam ni? Ataupun almari dekat rumah? Tak ada, Zara punya tak ada. Tak ada. Kalau almari baju, kalau yang tak guna sliding door tu. Okey, ni almari dia, almari rak kasut ataupun almari baju dia, kita tengok dia ada yang macam ni, besi dengan besi ni. Ni adalah magnet. Dia boleh tutup supaya pintu tak terbuka. Okey. Next one. What is this? Light energy. Okay, for example. Okay, the bulb. Mentol. Okay, mentol pun keluarkan cahaya. So, dia adalah light energy. Bila kita nyalakan api. Betul, api. Okay, api keluarkan cahaya tak? Ya, kalau keluarkan cahaya dia adalah light energy. For example, sun pun light energy, dia provide light energy. Okay. Yang ni apa? Ni ada warna 3 ni. Lampu isyarat. Ya, betul, lampu syarat, traffic light. Ini adalah light energy juga sebab dia bagi cahaya kat sini kan. Dia keluar cahaya green, yellow and red. So kita kena itu kita nama dia light
energy. Ni light tadi macam lampu dalam gambar tadi. Ni adalah dia provide light energy juga, and then torchlight. Torchlight pun bagi light energy. Apa-apa sahaja barang yang boleh keluarkan cahaya, kita panggil dia keluarkan tenaga cahaya, light energy. Okay, next one. Heat energy. Heat energy ni apa? No. Tenaga haba yang panas. Okay, ingat kalau light ada cahaya, heat ada panas. Hot, okay. For example, the iron. Okay. Iron, striker. Api tadi. Boleh tak duduk dekat-dekat dengan api? Tak boleh. Tak boleh. Api kat dunia panas, kat dalam neraka lagi panas api dia. Okay, ni apa? Okay, bakar roti, pembakar roti, okay. Okay, pembakar roti pun dia keluarkan haba sebab roti dia masak jadi panas. Okay, this one is barbecue set, okay. Kita nak buat barbecue, bakar ayam, daging, semua keluarkan panas kan, ada api. Okay, ini adalah apa namanya? Ini adalah Allah sekejap. Okay, ini adalah hair dryer. Hair dryer pun keluarkan haba. Ada setting kita boleh cool, ada setting kita boleh buat panas. Okay. Okay. Biasa boy tak guna, girl je guna kot. Okay, ni cerek elektrik. Boleh, kalau masak air kat rumah kat dapur, boleh pegang tak elektrik tu, cerek tu? Tak boleh, tak boleh. Kenapa tak boleh? Peganglah. Panas, tak boleh pegang. Okay, ni. Okay, ni adalah kalau kita nak bake stove, okay, nak bakar, nak masak, kita tenaga haba. Sama juga matahari pun keluar. Apa menyebabkan rasa panas, itu kita panggil heat energy, okay? Okay, cuba pilih yang mana. What is hot? Which one is hot? Kita tahu. Okay, which one? Sun. Sun, bagus. Sun. Lagi? Fire, bagus. Lagi? Heater, bagus. Patut Zara. Lagi? Stove. Okay, so betul. Ini semua boleh menyebabkan rasa panas. Okay, this one is sound energy. Okay, for example, the first one is drum. Siapa pandai main drum? Sound energy adalah tenaga yang boleh mengeluarkan bunyi. Apa-apa yang boleh menyebabkan mengeluarkan bunyi, itu panggil dia sound energy. Sound. Ingat, sound adalah dengar, okay? Bunyi. Teacher dengar ada orang buat sound energy, dia buat sound, okay? So itu pun sound energy, okay? Anything that can provide the sound. Okay, so silent. Okay, dia bunyi, dia ketuk-ketuk bunyi kan? Siapa ada toys macam ni untuk adik dia main? Gitar. Gitar pun boleh keluarkan bunyi. Yes, this is the alarm bell. Teacher Zara ada yang ni punya yang warna-warna itu yang boleh. Boleh bunyi-bunyi tu. Tapi Zara ada main gitar sekali. Zara ada gitar sekali tapi cuma mainan lah. Dia mainan. Mainan pun boleh juga. Okey, tekan. Piano. Apa-apa saja boleh bunyi. Radio pun adalah bunyi. Sound energy, boleh bagi sound energy. Zara ada piano sekali tapi cuma mainan sekali. Piano mainan yang terkejut teacher kan dia piano betul tadi. Wow, hebatnya. Okay, electrical energy. Contoh, electrical energy adalah bila kita sambung dengan elektrik. Contoh kita guna elektrik, lepas tu kita nak masak kat dapur. Okay. Daripada tenaga elektrik, dia dah bagi tenaga heat, okay? Yang panas, masak. Okay, ni daripada elektrik, kita switch on, dia keluarkan light energy dengan heat energy untuk lampu. Dia jadi panas dan dia keluarkan cahaya. Yang ni, kalau ada yang tanya tadi laptop ke TV, dia boleh keluarkan banyak tenaga. Ada gambar, kita tengok gambar maksudnya macam guna phone sekarang kan? Ada gambar tak? Ada. Ada gambar. So itu keluarkan light energy, ada cahaya kan? Lepas tu ada rasa panas tak dekat phone tu, laptop tu?
Kalau ada rasa panas sikit dia ada keluarkan heat energy. Boleh dengar suara teacher? Itu sound energy. Last one, okay, electrical. Bunyi dah. Movement, okay, ini ada sound untuk blender, okay. Okay, what type of energy do you observe? Whistle. Bunyi. Okay, cuba. What type of energy do you observe? Cepat. Kalau whistle dia bagi energi apa? Class, where are you? Where are you, class? Are you here with me? Yes. Cuba jawab soalan teacher. Okay, kalau whistle dia bagi energi apa? Dia keluarkan energi apa? Sound. Bagus. Okay. Okay. Kalau laptop apa lagi energi apa tadi belajar tadi? Cahaya. Light energy boleh lagi? Gambar. Gambar light energy. Okay, so kalau dia bunyi suara kita panggil sound energy. Okay. Ini stove nak masak kat dapur. Dia keluarkan apa? Energi apa? Api. Api kita panggil dia heat energy. Tenaga haba, okay? Heat energy. Okay, next one. Torchlight bagi energi apa? Lampu. Lampu apa? Light. Kalau cahaya, light energy. Bagus. Okay, next one. Hair dryer, energi apa? What type of energy? Hot. Heat. Kalau hot kita panggil heat energy. Okay. Next one. Ni apa dia ni? What type of energy? Pandai. Magnetic energy. Okay, good. Dia sebab dia melekat-lekat. Okay, alarm clock. Sound energy. Bagus. Dia keluarkan bunyi. Okay. Drum. Sound energy juga. Bagus. Okay, ni pula. Yang ada huruf-huruf boleh tambah. Magnetic energy. Bagus. Very good. Dah habis dah. Ya Allah, cepat. Dah tak ada dah. Okay, that's all class. Ingat kita belajar hari ni adalah pekerjaan. Okay, yang dunia. Kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang good and halal job. Satu lagi haram and bad jobs. Okay, pekerjaan yang halal, pekerjaan yang haram. Okay, lepas tu kita belajar energy. Energy ada banyak jenis. Okay, contoh energy kita belajar yang fokus hari ni adalah light energy yang boleh menyebabkan mengeluarkan apa? Cahaya. Sound energy boleh keluarkan bunyi. Kalau heat energy dia boleh keluarkan rasa panas. Magnetic energy dia boleh tarik besi, boleh melekat besi. Okey, apa lagi tadi? Magnetic, electrical energy bila kita sambung dengan elektrik, ada switch, ada plug, okey? Okey, ini adalah tugasan untuk ni. Teacher bagi satu sahaja tugasan iaitu worksheet. So ada 2 pages. Yang pertama kena tanda right. Tandakan right mana pekerjaan yang bagus, yang halal. Tandakan pangkah cross. Okey, pada pekerjaan yang haram. Tak boleh apa pekerjaan yang tak bagus. Okey, yang ni pula adalah kena baca. Contoh, Allah love those who seek for Allah pleasure when working. Baca. Tolong minta mama kalau tak tahu baca, minta tolong dengan parents bacakan apa maksud dia. Kalau betul tulis true, T-R-U-E. Kalau salah tulis false, salah. True betul, false salah. Okey? Tulis dalam peta yang teacher dah buat ni. Okay. That's all for today. InsyaAllah, let's recite doa after study. Bismillah. Glory be to Allah. All praises be to Him. I bear witness that
you are Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Okay, thank you class. Thank you, teacher. I'm sorry class. I'm sorry, teacher. See you next week. See you next week, teacher. Okay, take care.